A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana kita dengan ungkapan alhamdulillah, kerana kita sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi sebahagian daripada ibadah dan sebahagian daripada kekuatan untuk kita merasa bahagianya menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi kita ungkapkan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana kita masih lagi merasakan bahawa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kehadiran yang paling menguntungkan, yang paling membuat kita bertuah dan akhirnya layak kita masuk ke syurga. Jadi sekali lagi tolong hargai bahawa Allah pilih kita sebagai hamba Allah, Allah pilih kita sebagai orang yang beriman, Allah pilih kita beriman kepada Rasulullah, Allah pilih kita kerana kita punya buku paling baik, Al-Quran. Maka semua yang baik-baik ini adalah merupakan satu daripada hadiah yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Sebab itu tolong sayang dua kalimah syahadah kita. Dua kalimah syahadah itu merupakan sebahagian daripada tangkal untuk kita bahawa membuktikan bahawa kita adalah hamba Allah, kita adalah pengikut Rasulullah. Kita mengucap dua kalimah syahadah dan kita pegang Al-Quran sebagai inti pengetahuan dan akhirnya hidup dengan pimpinan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita merasakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan dalam tanpa henti kepada kita, ya Allah. Jadi itu sebab kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad harus menjadi sebahagian daripada basuhan bibir-bibir kita, supaya bibir kita akan menjadi bukti nanti bahawa saya sudah berselawat untuk kekasih Allah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua ahli keluarga Sembang Petang yang sempat dipilih Allah untuk bersama-sama kita pada petang ini. Salina dan juga yang lain-lain yang dah tak sempat disebutkan. Mudah-mudahan apa yang kita pilih pada petang ini untuk waktu dan saat yang pendek ini untuk merasakan betapa bahagianya kita kerana dapat berkongsi dalam majlis ilmu, dapat berjumpa dan akhirnya dapat mengukuhkan keyakinan kita bahawa hidup itu adalah sementara dan kematian sedang menunggu kita. Sebab itu dipesan oleh ulama bahawa kamu jangan terlalu bahagia berada terlalu gembira berada di dunia kerana dunia ini sangat singkat dan kain kapan kamu sudah ditenun. Bila kita kata kain kapan kamu sudah ditenun, bermakna kamu tak ada ruang untuk gelak-belak banyak, berhibur-hibur banyak, lalai-lalai banyak, santai-santai banyak. InsyaAllah kita tidak lagi merasa santai itu. Okay? Semoga merasa santai-santai itu sebagai satu daripada karakter. Santai-santai tak jalan. Wah, bila kamu habis menyelesaikan solat, maka bertebaranlah kamu, bersegeralah kamu, bertebaranlah di bumi ini. Tadi Umi mengantar cucu, mengantar cucu ke sekolah. Jadi izin Allahnya, masa nak baliknya ketika itu orang-orang keluar dari masjid lepas solat Jumaat. Okay? Apa yang Umi tengok, yang berjalan kaki semua lembik letak semua macam baru lepas pergi perang. Okey, sedangkan mereka baru lepas berjumpa Allah. Mereka sedang baru saja bernajat dengan Allah. Sedangkan Allah kata bila kamu selesai solat, bertaibaranlah kamu, bersegeralah kamu untuk meneruskan tugas kamu mencari rezeki yang Allah limpahkan pada setiap bumi ini. Jadi bila Umi tengok jalannya semua, yang muda, yang tua, semua lembik-lembik. Bawa sejadah tu macam bawa kayu balak. Maknanya masalah sejadah tu berat sangat. Bermakna ketika solat mereka tidak bahagia. Sebab itu tenaga bahagia itu tak muncul dalam kehidupan setelah solat. Ini sebahagian daripada yang solat itu jasadnya. Jiwanya, rohnya tak solat. Sebab itu yang muka masam, yang letih, yang parking salah, yang tak kisah orang dan sebagainya itu merupakan mereka yang tidak diteman oleh apa-apa, diteman oleh keimanan untuk mereka masuk ke masjid, aku masuk ke rumah Allah, tapi yang paling banyak ngantuk, yang paling banyak letih, yang paling banyak bosan. Okay, khutbah panjang sikit dah nguap 10 kali. Okay. Maka ini Umi bukan nak mengata, tetapi melihat tadi Allah sedihnya, orang mudanya, orang tuanya, orang separuh umurnya jalan macam ya Allah,
macam sejadah tu berat benar. Artinya dia tidak berjalan dengan semangat. Dia baru lepas dating dengan Allah. Dia baru lepas bersembang dengan Allah. Ini yang kita kalau boleh. Okey. Sebab itu kita kata kita nak bangun balik bahawa solat itu berjumpa Allah. Solat itu kita bercakap dengan Allah. Kalau baca Quran tu Allah bercakap dengan kita. Kalau solat itu kita bercakap dengan Allah. Tapi apa yang menyedihkan, Mi jarang juga mengantar cucu hari Jumaat. Sebab jalan jam sikit. Tapi hari ni anaknya tak sempat balik. Jadi Mi kata, ya Allah, macam ni apa semangatnya. Semangat selepas solat. Okay? Sebelum solat tu, saya ceritalah balik kerjanya, begitunya, begininya. Tapi selepas solatnya pun letih 2 kali ganda. Jadi mari kita semak balik solat kita, Allah terima ke tidak. Bila jiwanya tidak ikut serta, bila hatinya tidak turut serta, bila semangat tidak turut serta, maka seolah-olah kita kata selepas solat itu sebagai satu penderitaan. Baru lepas kena denda, baru lepas kena hukum, macam itulah lebih kurang. Ini pada mata pandangan Umi. Umi bukan nak kata siapa-siapa pun, tapi nak menunjukkan bahawa spiritual strength-nya, kekuatan jiwanya itu tidak tertampil. Tidak tertampil walaupun baru saja bercakap dengan Allah. Okay, ini kekuatan-kekuatan, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarifah. Mudah-mudahan kekuatan kita berteman menjadi satu daripada ibadah yang Allah terima, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam kita masih lagi, kita sedang menamatkan apa yang kita kata tajuk yang katanya taubat. Kita cerita pasal taubat, kata orang yang ingin ataupun mengharapkan husnul khatimah ialah orang yang paling suka, paling banyak, paling bahagia untuk bertaubat. Okay? Paling bahagia untuk bertaubat. Sebab itu kita kata, nak kita ulang balik, kita katakan apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang hamba sebelum nyawanya dikerongkong. Artinya belum sumpah yang namanya nazak. Okay? Jangan sampai nazak baru nak ajar dia la ilaha illallah. Kalau boleh kita nak praktis siap-siap di mana pun kita berada, dalam hati kita dan memang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan marah. La ilaha illallah. Apa kebangsa? Itu pun la ilaha illallahnya tak ada guna juga. Okay? Itu la ilaha illallah yang disebut oleh Iblis. Sebab tu setan boleh baca Quran yang lebih baik, yang main-main. Okay? Jadi solat itu berjumpa Allah bila hati tak turut serta, jiwa tak tertampil, nampak ceria. Yes, betul-betul. Juriah, terima kasih banyak. Okey, maka sekali lagi bertaubat. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Okey, sebagai penutup semalam, kita ceritakan 6 sebab, 6 syarat. Kita sebut sebentar lalu. Pertama, dia meninggalkan dosa. Maknanya dia berazam bahawa saya selepas solat keluar dari pintu masjid ni tidak akan melakukan apa lagi yang dilarang Allah. Kemudian menyesal setelah melakukan dosa itu. Allah, aku tak, macam mana terasuk juga, terlaku juga kesalahan. Tetapi menyesal je. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Dan dia menangis. Okay, biasanya kalau menyesal kita menangis. Itu kalau menyesalnya sungguh-sungguh dan menyesalnya kerana Allah. Ketiga, kita kata bertekad untuk tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Jangan sampai taubat sambal, pedas sambal tak makan tapi tak ada sambal cari. Okay, solat apa kita kata? Taubat kita adalah taubat yang nasuha, yang tak ulang lagi dah. Bertekad tidak mengulangi. Dan keempat, ikhlas. Ini yang kadang-kadang kita tak pasti. Ikhlas dalam bertaubat. Saya bertaubat hanya semata-mata kerana Allah. Saya bertaubat hanya sebab saya nak mati husnul khatimah. Saya bertaubat kerana saya nak bersihkan hati saya. Saya bertaubat saya nak bersihkan ibadah saya. Saya bertaubat supaya semua ibadah saya dan doa saya diangkat Allah. Hanya berpusat kepada Allah. Okay? Kelima, kita kata meminta halal atau membebaskan diri dari hak yang dizalimi. Kalau kita pernah kata orang, kita pernah umpat orang, kita pernah jatuhkan air muka orang, kita pernah ambil orang punya, tolong pulangkan. Kalau menjatuhkan air muka, tolong bantu dia, tolong minta maaf, cerita kat dia, kemarin aku buat kata begini-begini. Sebab itu fitnah itu lebih tajam dari pedang. Fitnah itu lebih buruk dari membunuh. Sebab okay, mak dia, waalaikumsalam, mak dia.
Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi sebahagian daripada kekuatan untuk kita memenuhi ruang-ruang umur. Sebab itu kita kata umur kita pun ada jadual juga. Jadi jadual petang ini bersama sembang petang. Mudah-mudahan diangkat Allah sebagai ibadah. Yang seterusnya kita kata minta halal, okey. Yang keenam kita kata bertaubat sebelum nyawa dikerongkong. Artinya bertaubat secepatnya. Bila sedar buat salah, terus-terus bertaubat, minta doa, minta maaf cepat-cepat, WhatsApp cepat-cepat, voice call cepat-cepat. Okey, supaya kita tidak, sebab ajal itu nyawa nak sampai halkum tu kita tak tahu. Tak tahu bila, tak tahu di mana, tak tahu dengan siapa, tak tahu masa kita tengah buat apa. Oleh kerana dia merupakan satu rahsia, maka kenapa Allah rahsiakan mati? Kerana Allah nak kita all the time bersedia. Anytime just get ready untuk dijemput Allah. Sebab itu bila berlaku kematian, ya Allah ini hari dia, esok mungkin hari aku, ya Allah. Sebab itu dipesan ulama, kalau pagi jangan tunggu sampai petang baru nak buat kerja, nak ibadah. Kalau petang jangan tunggu sampai malam untuk ibadah. Kalau malam jangan tunggu sampai pagi, kerana kita tak tahu. Kalau kita siangnya jaga, tengah harinya jaga, tak tahu malamnya jaga ke tidak. Kita tak tahu hari pagi tadi kita pakai baju, adakah tengah hari kita yang buka bajunya, ataupun orang lain yang bukakan untuk kita. Ke pagi ni boleh berjalan, belum tahu petang kan boleh jalan ke tidak. Hari ini kita boleh makan, tak tahu petang kan boleh makan ke tidak. Okay. Oleh itu, hargai, syukuri apa yang kita masih boleh buat. Masih boleh makan, syukur alhamdulillah, ya Allah, aku masih boleh makan, dapat rasa lazatnya makanan. Tapi yang akan makan sampai ke buntat, sampai tak solat. Okey, kalau kita kata dapat mendengar, ya Allah ya Tuhanku, aku masih boleh dengar azan, ya Allah, bagi aku cepat solat bila dengar azan, ya Allah. Okey, jadikanlah azan itu sebagai panggilan sakratul maut, ya Allah, supaya aku cepat-cepat solat. Nah, contoh. Atau lidah, ya Allah, jaga lidah aku, ya Allah, supaya aku tidak lagi melukakan siapa-siapa. Nah, sebab cerita seorang ahli ibadah wanita, sangat taat dengan ibadah puasa sudah segalanya, buat yang wajib, buat yang sunat dan segala, tapi lidahnya banyak melukakan orang. Waalaikumsalam Hajah Rubayah, minta maaf banyak. Okey. Bila lidahnya banyak mengumpat, lidahnya banyak melukakan hati orang, apa Nabi kata? Dia adalah calon neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita dah banyak dah berzikir subhanallah, subhanallah, sampai kecil dah buah tasbih, dah sampai hilang warna buah tasbih, maka sekali lagi tolong jaga buat zikir kita itu supaya tidak tercemar, diselit-selit oleh apa yang kita kata perangai-perangai buruk, sombong, riak, ujub dan sebagainya. Okey, sebab itu jangan cerita orang kamu selawat berapa kali, kamu tasbih berapa kali. Oh, saya kalau selawat 1000 jangan main-main. 1000 tu 15 minit je. Ya Allah. Tak payah hurai kat orang. Okey. Maknanya buta pulang dia nak buat berapa pun. Sebab tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa banyak kami ni nak solat? Berapa yang kamu suka? Berapa yang kamu mampu? Berapa yang kamu nak? Okey. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik, kata Rasulullah. Oleh sebab itu, tak ada fikir berapa banyak, berapa itu, berapa ini, tak payah. Banyak mana pun tak apa. Okay? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap, niatnya nak beritahu je. Tapi orang mungkin tak bersihkan kita riak. Okay? Nak kalau dia katalah, kalau sekali selawat 1000. Allah, aku ni 33 pun tak lepas ni. Udah, dia kecil hati dengan kita. Jadi kita tak tahu, kita sebenarnya bercerita. Okay? Ada satu soalan nak tanya. Adakah kita lepas jawab soalan kubur jika iman dan amal? Oh, tak sempat baca sayang. Okay, tak sempat nak habis. Kalau boleh ulang balik, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab itu kita kata seksa kubur berlaku sebanyak 7 hari kalau ikut ulama. 7 hari, dan kalau dia bagus, kalau kita kata ibadahnya hebat, imannya kukuh, hatinya lurus. Okey. Mana dia soalan tadi? Cuba ulang balik sayang. Sebab Umi tak nampak yang belah bawah tu. Okey, takut tersalah jawab. Maka kita katakan kalau dia terbaik lulus 3 hari, maka dia hak 3 hari itu ajalah. Maknanya siapa yang selesai soal jawabnya selama 3 hari, makna rohnya baik dan insya-Allah ada ruang, ada kesempatan masuk syurga atau dapat ampunan. Tapi kalau sampai 7 hari dia empuk-empuk di mungkar nakir, bermakna sulit sikit perjalanan kita di mahsyar. Maka mudah-mudahan, ya Allah ya Tuhanku, mudah urusan aku di alam barzah, ya Allah. Jadi ke alam barzah itu satu daripada
Ada lepas solat, soalan kubur jika iman dan tak dapat. Okay, ada satu dan ada nampak tak, jika iman dan tu amal ke apa? Tolong type elok, okey nah, bagi Umi nampak. Jadi sekali lagi kita bangun kekuatan. Nabi berpesan pada kita kata tu hadis riwayat Bukhari, kita katakan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya. Okay. Allah membentangkan tangannya waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Kalau siang buat dosa, malamnya taubat. Dan Allah membentangkan tangannya waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu malam. Siang buat, Allah dah bagi bekas dah. Macam mana aku nak terima kata buat kamu ni. Siang buat dosa, malam Allah tadah. Malam ada buat dosa, siang Allah tadah. Maha baik Allah. Okay, dia bukan nak hukum kita, nak terima taubat kita. Okay, ini kekuatan. Sebab itu kita kata motivasi yang Allah bagi pada kita ni, Allah maha baik. Kalau kita kata kita baik, Allah maha baik. Ini yang nak kena pegang sangat-sangat. Okay? Bila kita kata ya Allah yang maha baik, ya Allah, bergetar hati kita. Okay? Kalau tak bergetar tu memang kerah hati lah tu. Okay? Kemudian sabda Rasulullah lagi dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba sebelum nyawanya dikerongkong, sebelum sakratul maut. Okey, sebelum sakratul maut. Maka sekali lagi sama-sama kita bertaubat sepanjang hidup kita, Okey, paling koman sehari sekali. Kalau tidak boleh ketika waktu selepas solat Zuhur. Okey. Maka kekuatan ini menjadi sebahagian daripada kegembiraan, kebiasaan, kesenangan, kelapangan kita untuk bertaubat itu menjadi satu daripada jalan-jalan untuk Allah pilih kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Kemudian cara hidup yang seterusnya yang untuk meraih atau memburu husnul khatimah ialah dengan doa. Mari kita tengok macam mana gaya doanya. Hal ini dengan menghadap wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa. Pertama, berdoa. Bila kita kata menghadapkan wajah kepada Allah, pastinya dalam keadaan beruduk. Pastinya dalam keadaan selepas solat. Pasti dalam keadaan bersih. Okay? Pastinya dalam keadaan tenteram. Pastinya dalam keadaan tenang. Ini yang kita katakan menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah tu wajah ya. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Okay? Itu pun hati kita sempang perenang juga ketika solat. Walaupun dah wajah tu. Okey. Pertama kita berdoa. Setelah kita selesai solat. Biasanya masih dalam keadaan suci dan sebagainya. Dalam keadaan yang tenteram. Maka kita kata berdoa. Maka doa yang benar-benar dari hati ialah menangis. Berdoa, menangis, merendah diri di hadapan Allah. Merendah diri di hadapan Allah, okey, yang maha suci, supaya Allah menetapkan hatimu dalam keimanan dan mengurniakan kepadamu husnul khatimah. Kalau tak minta, Allah tak bagi, mintalah. Berdoalah kita ketika solat, selepas solat berdoalah kita dalam keadaan tenang, berdoalah kita dalam keadaan lapang, berdoalah kita dalam keadaan beruduk, berdoalah kita selepas solat. Itu di antara saat-saat di mana doa kita cepat diijabi Allah ataupun disambut Allah. Okey. Hal itulah yang dilakukan oleh kekasihmu sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah, yang lisannya tidak pernah malas berdoa. Orang yang paling banyak berdoa ialah Rasulullah. Paling banyak berdoa. Lisannya tidak pernah, okey, tidak pernah malas berdoa. Jangan ada yang kata, ya Allah doanya macam semalam, ya Allah. Aku boleh dapat lagi doanya. Kalau tak anda ulang banyak-banyak, doa aku macam doa semalam. Aduh, letih. Okey, maka kekuatan yang nak dibangun, kita katakan, bangun kekuatan untuk suka berdoa. Senang berdoa. Ringan berdoa. Okey, kadang-kadang kita, anak-anak kita suruh berdoa, tak tahu. Ini mak ayah kena ambil kira. Sama ada kita nak ajar dia atau kita bekalkan teks-teks doa. Kita boleh WhatsApp dia, kita boleh Facebook dia, kita boleh macam-macam.
Sebab itu kata kalau apa yang Mi buat, kalau Mi dapat doa-doa yang baik oleh siapa-siapa pun, bahasanya baik, isinya baik, maka Mi WhatsApp pada anak-anak. Okay, Mi WhatsApp pada anak-anak, mudah-mudahan notanya tolong hafal doa ini. Kita tak tahu kita sempat ke tidak berdoa. Berdoalah sambil berjalan, berdoalah dalam kereta, berdoalah sambil bekerja, berdoalah selain daripada berdoa semasa selepas wuduk ataupun selepas solat, selepas ibadah. Okey. Ingat, jangan malas berdoa. Ramai anak-anak kita yang lepas solat Assalamualaikum, Assalamualaikum, cus, tak sempat dan berdoa. Sama juga yang sembahyang Jumaat. Habis je Assalamualaikum warahmatullahi, motosikal dah bersepah-sepah. Dia tidak merasa doa itu sangat penting. Doa itu sangat mahal. Apalagi doa yang dibacakan oleh khatib, doa yang dibacakan oleh imam, doa yang diaminkan oleh satu masjid. Jadi kalau kita tak dapat keberkahan, amin, satu masjid,
you.